Suasana di dalam Knesset pada 13 Oktober 2025 bukanlah suasana sesi parlemen yang khusyuk. Ia tebal dengan tenaga yang pelik, hampir seperti karnival. Ini bukan tempat untuk perdebatan serius atau tugas perundangan. Ia adalah pentas yang diatur rapi untuk tontonan kuasa dan kebebasan dari hukuman. Bekas Presiden AS Donald Trump, tetamu kehormat, berdiri di podium, menikmati sorotan pemujaan dari tuan rumah Israelnya. Dewan itu, yang biasanya menjadi forum untuk perdebatan politik yang sengit, telah bertukar menjadi teater absurd, di mana garis antara kenegaraan dan perayaan keganasan yang mengerikan telah sepenuhnya hilang, meninggalkan hanya rasa tidak nyata yang menyeramkan bagi sesiapa yang melihat dari luar. Di luar tembok ini, langit di atas Gaza memang sunyi, seperti yang dicatat oleh Trump dengan sinis. Tetapi ini adalah kesunyian tanah perkuburan. Ia adalah kesunyian yang mengikuti badai kemusnahan, yang secara rasmi telah meragut lebih 67.000 nyawa Palestina, dengan anggaran tidak rasmi melonjak kepada 680.000 yang mengerikan. Ia adalah kesunyian rumah-rumah yang rata, keluarga-keluarga yang hancur, dan generasi kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa selain ketakutan dan kehilangan. Beberapa hari sebelumnya, hampir 2.000 tahanan Palestina telah dibebaskan. Wajah mereka yang kurus, pucat, dan tubuh mereka yang kurus kering menjadi bukti keadaan kejam yang mereka alami. Namun, di dalam Knesset, realiti suram ini hanyalah bisikan samar yang tidak menyenangkan, mudah tenggelam oleh tepukan gemuruh yang menanti persembahan utama. Pemandangan itu adalah luar biasa. Ini sepatutnya menjadi detik yang menandakan keamanan baru yang rapuh, gencatan senjata yang diusahakan dengan bantuan Trump. Sebaliknya, ia terasa seperti pusingan kemenangan bagi arsitek pembunuhan beramai-ramai. Perhimpunan itu kurang berupa perhimpunan diplomatik, dan lebih kepada perhimpunan untuk golongan fanatik tegar. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang sendiri menghadapi tuduhan rasuah, duduk dengan wajah yang penuh kemenangan, bersedia untuk melimpahkan pujian kepada penaung Amerikanya. Suasana itu penuh dengan pemahaman bersama yang tidak terucap, bahwa pembunuhan beramai-ramai baru-baru ini bukanlah tragedi yang perlu ditangisi, tetapi kejayaan strategik yang perlu dipuji. Ia adalah permulaan kepada persembahan di mana jenayah perang akan dibungkus semula sebagai kepimpinan yang berani. Sebelum Trump bercakap pun, bilik itu sudah bersemangat dengan jangkaan. Golongan elit politik Israel, bersama dengan para pembesar yang melawat, telah berkumpul bukan sahaja untuk mendengar ucapan, tetapi untuk mengambil bahagian dalam ritual pujian diri. Beberapa suara yang menentang, seperti ahli Knesset Ayman Odeh dan Ofer Kasif yang berani membantah, segera dibungkam dan diusir dari dewan. Penyingkiran mereka berfungsi sebagai peringatan yang jelas bahwa di teater ini tidak ada ruang untuk hati nurani. Skrip telah ditulis, peranan telah diberikan, dan penonton bersedia untuk bersorak mengikut isyarat. Pentas telah diatur untuk pengakuan, tetapi pengakuan yang tidak akan disambut dengan kecaman, tetapi dengan tepukan gemuruh. Kemudian datanglah detik yang akan selamanya mentakrifkan perhimpunan yang songsang ini. Dengan keberaniannya yang tersendiri, Donald Trump mendekati mikrofon dan membuat pengakuannya. Dia tidak malu atau mengelak, dia bangga. Dia berbangga dengan peranannya sebagai pembekal senjata utama Israel semasa serangan dahsyat ke atas Gaza. Bibi Netanyahu akan menghubungi saya berkali-kali, Trump menceritakan, dengan senyuman sinis di bibirnya. Bolehkah awak dapatkan saya senjata ini, senjata itu, senjata itu? Beberapa daripadanya saya tidak pernah dengar Bibi, dan saya membuatnya. Tetapi kami akan mendapatkannya di sini, bukan? Dewan itu meletup dengan gelak ketawa dan sorakan, bunyi yang bergema dengan sikap tidak peduli yang menyeramkan terhadap nyawa yang telah dipadamkan oleh senjata-senjata itu. Pengisitiharan itu mencapai kemuncaknya, yang memualkan dengan 6 perkataan mudah. Selepas berbangga tentang persenjataan canggih yang telah dibekalkannya, Trump memandang ke arah lautan wajah yang tersenyum dan menambah, dan ia adalah yang terbaik, tetapi awak menggunakannya dengan baik. Kenyataan itu tergantung di udara, satu pengesahan jelas terhadap pembunuhan beramai-ramai. Awak menggunakannya dengan baik. Ini bukan kesilapan diplomatik. Ia adalah pujian yang disengajakan untuk pembunuhan berkesan puluhan ribu orang awam. Ia adalah pengakuan awam bahwa bom-bom yang memusnahkan kem pelarian, peluru berpandu yang meratakan blok-blok pangsepuri, dan peluru-peluru yang menamatkan banyak nyawa semuanya telah memenuhi kepuasan penyumbangnya.
Tepukan yang menyusul adalah memekakkan telinga, gelombang persetujuan yang menderu untuk kematian beramai-ramai. Ini adalah tribunal terbalik. Ia adalah mahkamah di mana tertuduh tidak didakwa tetapi disambut, di mana bukti jenayah perang dipersembahkan bukan sebagai dakwaan tetapi sebagai sorotan kejayaan. Trump malah berani secara terbuka meminta Presiden Israel untuk mempertimbangkan pengampunan Netanyahu bagi tuduhan rasuahnya. Permintaan yang disambut dengan lebih banyak gelak ketawa dan tepukan. Mesejnya jelas, dalam lingkaran kuasa ini, undang-undang dan moral hanyalah cadangan, mudah dibuang demi sekutu politik. Asas keadilan antarabangsa sedang diperolok-olokkan di pentas global, dan penonton menerimanya, bersukaria dalam kekebalan bersama mereka dari akibat. Pemandangan itu adalah parodi mengerikan tentang accountability. Setiap tepukan, setiap sorakan, setiap tepukan gemuruh, adalah penghinaan baru kepada ingatan orang mati di Gaza. Ia adalah tindakan kolektif meludah di kubur kanak-kanak, wanita dan lelaki, yang satu-satunya jenayah adalah menjadi Palestin. Ahli-ahli parlimen Israel dan tetamu mereka bukan sahaja mendengar ucapan, mereka secara aktif mengambil bahagian dalam pengudusan jenayah. Mereka meraihkan tindakan yang telah dikutuk oleh organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia sebagai jenayah perang, mengubah Knesset menjadi dewan kemasyhuran untuk keganasan yang disokong negara. Dunia menyaksikan ketika pelaku pembunuhan beramai-ramai menerima pingat kehormatan mereka. Mungkin tontonan yang paling memualkan bukanlah tingkah laku orang Israel, yang dengan caranya yang suram dapat diramalkan. Ia adalah reaksi para pemimpin Muslim yang hadir di Dewan. Ketika Trump berbangga tentang membekalkan senjata yang membunuh sesama Muslim mereka di Gaza, para pemimpin ini tidak keluar membantah. Mereka tidak duduk dalam diam membisu. Sebaliknya, mereka tersenyum. Mereka bertepuk tangan. Mereka menyertai tepukan gemuruh. Selepas ucapan, mereka bergegas menyapa lelaki yang baru sahaja mengaku membolehkan pembunuhan beramai-ramai, menghujaninya dengan pujian, jabat tangan, dan bahkan pelukan, seolah-olah mereka mengucapkan tahniah kepada seorang wira, bukan seorang rakan sejenayah. Sikap menjilat itu sangat menakjubkan dalam ketidakmaluannya. Presiden Pakistan, sebuah negara yang lahir atas nama identiti Muslim, memuji Trump sebagai Presiden Keamanan, dan secara mengejutkan mencadangkan beliau dicalonkan untuk hadiah Nobel Keamanan. Presiden Indonesia dilihat dengan penuh semangat mengekori Trump, seolah-olah terdesak untuk seketika bersama anak bekas presiden itu. Ini adalah pemimpin negara-negara Muslim paling ramai penduduk di dunia, lelaki yang diharapkan menjadi penjaga maruah. Namun, pada ketika itu, mereka memilih akses pribadi dan teater politik berbanding prinsip. Tindakan mereka adalah pengkhianatan yang mendalam dan awam terhadap rakyat yang mereka dakwa wakili. Paparan sanjungan ini adalah tindakan terakhir dalam drama normalisasi yang panjang dan tragis. Ia adalah kemuncak perjanjian Abraham, dasar yang secara sistematik mengetepikan isu Palestin demi perjanjian perniagaan dan pakatan kosong. Para pemimpin ini, dengan memeluk Trump pada saat beliau paling mengerikan, memberi isyarat kepada dunia bahawa nyawa Palestin adalah komoditi yang boleh dibuang, harga yang kecil untuk peluang bergambar, dan tempat di meja bersama orang berkuasa. Senyuman mereka adalah belati di belakang setiap warga Palestin, mesej yang jelas bahawa penderitaan mereka tidak penting, bahawa darah mereka murah, dan bahawa saudara-saudara mereka sanggup menjual mereka demi sisa-sisa. Kontrasnya sangat ketara dan tidak dapat dimaafkan. Sementara para pemimpin ini bertukar-tukar kata-kata manis di dalam Knesset, keluarga-keluarga syuhada di Gaza masih menggali di bawah runtuhan. Para tahanan yang baru dibebaskan sedang bergelut untuk berhubung semula dengan dunia yang telah dicuri daripada mereka. Seluruh negara Palestin sedang meratapi kehilangan yang tidak terbayangkan skalanya. Tetapi bagi para pemimpin yang memilih untuk bertepuk tangan, realiti ini tidak relevan. Mereka telah membuat perkiraan mereka. Mereka telah memilih untuk berdiri bersama pelaksana hukuman, bukan mangsa. Keterlibatan mereka bukan senyap. Ia kuat, terbuka, dan dimeterai dengan senyuman yang dilihat oleh seluruh dunia. Dari luar gelembung Knesset, masyarakat antarabangsa melihat dengan campuran kengerian dan rasa tidak percaya yang sinis. Wartawan dan pengulas tidak melihat sesi parlimen. Mereka melihat apa yang digambarkan dengan tepat oleh seorang wartawan sebagai pesta jenayah. Ia adalah gala untuk penjenayah perang,
Satu pembalikan keadilan yang mengerikan di mana pembunuh dipuji dan mangsa mereka dilupakan. Acara itu mendedahkan kerosakan di tengah-tengah politik global, di mana kuasa, bukan moral, menentukan realiti. Gelak tawa dan tepukan dari dalam dewan kedengaran seperti runut bunyi yang mengerikan kepada kematian undang-undang antarabangsa, sebuah perayaan yang dihoskan dalam kekosongan moral. Ironinya sangat besar. Walaupun Trump diraikan kerana menguruskan perjanjian damai, dia membanggakan alat-alat perang yang menjadikan keamanan itu perlu pada mulanya. Sidang kemuncak keamanan yang kononnya di Mesir yang menyusul adalah sama lucunya, dengan pemimpin-pemimpin Muslim yang sama menawarkan kata-kata manis yang lemah lembut, sambil mengelakkan sebarang kecaman sebenar terhadap kekejaman itu. Perdana Menteri Itali dilaporkan dilihat tersenyum sinis melihat tontonan itu. Satu petanda kecil tetapi penting tentang bagaimana keseluruhan urusan itu dilihat oleh pemerhati yang lebih terasing, bukan sebagai diplomasi yang serius, tetapi sebagai komedi gelap tentang kemunafikan dan penyembahan kuasa. Dunia sedang memerhati dan keputusannya sangat menghukum. Peristiwa ini mendedahkan kegagalan kepimpinan yang mutlak dalam dunia Muslim. Selama beberapa dekad, isu Palestin diangkat sebagai isu utama yang menyatukan. Namun, apabila dihadapkan dengan ujian muktamad, para pembelanya tidak kelihatan. Mereka terlalu sibuk berebut untuk bersalaman dengan lelaki yang dengan bangga menyemarakkan api yang memusnahkan Gaza. Kesunyian dari para pemimpin ini di hadapan bukti penderitaan yang mentah dan tidak ditapis. Imej kanak-kanak yang mati, kesaksian tahanan yang diseksa, bukan sahaja kegagalan politik, ia adalah keruntuhan rohani dan moral yang mendalam. Ia adalah saat topeng terlepas, mendedahkan kekosongan di mana hati nurani sepatutnya berada. Maka, kita ditinggalkan dengan kekecewaan yang mendalam dan harapan yang terdesak. Kekecewaan itu adalah untuk para pemimpin yang telah begitu meninggalkan rakyat dan prinsip mereka, yang telah menunjukkan diri mereka sebagai manusia kosong, mengejar kuasa sementara keadilan terbakar. Tetapi dari abu pengkhianatan ini muncul sekelumit harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, generasi pemimpin baru akan muncul. Pemimpin yang mempunyai keberanian untuk mengatakan kebenaran kepada kuasa, untuk berdiri bersama yang tertindas, dan untuk menolak politik kemudahan yang sinis. Harapan bahwa tepukan yang memekakkan telinga di Neset suatu hari nanti akan dijawab dengan raungan keadilan yang begitu kuat sehingga tidak dapat lagi diabaikan. Sehingga itu, kita memerhati, kita mendokumentasikan, dan kita menunggu.